Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Sekali lagi saya akan buat tutorial berkaitan dengan satu tindakan yang perlu dilakukan sekiranya penilaian semula perlu dibuat. Okay, saya bagi contoh yang di layar ni adalah satu SKU yang telah disahkan dengan pindaan. Okey, ini kebiasaannya disebabkan kesilapan semasa membuat pengesahan. Status akan berubah kepada disahkan dengan pindaan apabila pemilik kompetensi menghantar pencapaian sebenar yang akhir kepada pegawai penilai, kemudian pegawai penilai tidak bersetuju dengan pencapaian sebenar dan dipindah. Disahkan dengan pindaan. Jadi sekiranya pemilik kompetensi, sistem akan hantar semula SKU tersebut kepada pemilik kompetensi untuk tindakan pemilik kompetensi tersebut sama ada bersetuju dengan pindaan ataupun tidak. Sekiranya pemilik kompetensi bersetuju dengan pindaan yang telah dibuat oleh penilai pertama ataupun pegawai penilai, maka proses boleh diteruskan seperti biasa. Pemilik kompetensi hanya terus hantar kepada urussetia sekiranya ianya bersetuju dengan pindaan yang dibuat oleh pegawai penilai. Tetapi sebaliknya, sekiranya pemilik kompetensi tersebut tidak bersetuju, bagi kes yang saya dapat ni adalah berlaku kesilapan lah, bukan berkaitan dengan pindaan sebenarnya, tetapi semasa membuat pengesahan tu, butang toggle disahkan tu telah diklik dan dihantar. Jadi sepatutnya bila kita disahkan, tidak perlu klik lah yang toggle disahkan tu. Kita hanya hantar saja. Bila itu berlaku, maka terjadilah pada status ni disahkan dengan pindaan. Bagi kes saya ni tersilap hantar. Jadi kita nak betulkan semula. Jadi untuk kita betulkan semula, hanya ada satu cara, iaitu dengan penilaian semula. Kita kena buat PS lah, penilaian semula oleh penilai semula. Okey, macam mana untuk kita buat? Ini yang saya nak tunjukkan pada pentadbir lah, terutama sekali. Baik, kita tak boleh ubah masa ni kecuali kita bersetuju saja. Sekiranya kita tidak bersetuju, tuan-puan perlu buat satu tindakan. Seperti inilah. Kita keluar dahulu, saya akan keluar, pergi kepada menu My Performance semula. Okey. Kemudian saya pergi pada dashboard pentadbir. Peranan ni hanya ada pada pentadbir remi sekolah dan juga pentadbir prestasi lah. Okey, kita kena set semula selenggara jadual penilai prestasi. Kita klik di sini. Kemudian saya akan ubahlah sukuan ketiga ni berada selepas masa sekarang. Okey, maksudnya ketika masa sekarang saya mahukan tarikh dia adalah penilaian semula. Okey, fasa penilaian semula. Jadi pertama sekali untuk saya mudah, saya ubah contoh. Saya ubah Ogos, 31 Ogos adalah berakhirnya sukuan kedua dan 30 September berakhirnya sukuan ketiga. Maka seterusnya saya akan onkan tempoh bagi penilaian semula pada 1 Oktober, iaitu pada masa sekarang lah, sehinggalah esok lah. Contohlah saya buat macam ni. Kemudian saya simpan, saya klik berjaya disimpan, saya keluar balik. Okey, saya akan pergi dekat PYD. Tuan-puan perasan kan dekat PYD ni, apabila status tadi tu tuan-puan disahkan dengan pindaan, sistem akan minta persetujuan daripada pemilik kompetensi, sama ada setuju ataupun tidak setuju. Sekiranya pemilik kompetensi setuju, tidak ada tindakan tadi yang dibuat. Dia boleh hantar terus kepada urussetia. Sekiranya pemilik kompetensi tidak bersetuju dengan pindaan, maka pemilik kompetensi boleh memohon untuk dinilai semula. Okey. Jadi bila dinilai semula tadi,
Saya ulang balik lah ni ya. Kena ubah tadi dekat jadual penilaian tu. Okey, kena ubah dekat jadual penilaian prestasi tadi tu supaya pada masa sekarang pada masa sekarang dianggap sebagai fasa penilaian semula. Okey. Klik. Saya klik masuk dalam semula. Baik. Kemudian kita lihat di sini tadi disahkan dengan pindaan statusnya dan bersetuju dengan penilaian pegawai. Penilai ni dia jadi aktif. Tadi dia tidak aktif. Tadi dia macam ni, macam yang di atas ni kelabu, dia tidak aktif. Jadi bila tik ni, kotak tik ni aktif, kita boleh klik kotak tik tu untuk kita menandakan kita tidak setuju. Okey, tidak bersetuju dengan penilaian yang diberi oleh penilai pertama ataupun pegawai penilaian. Serta mohon dinilai semula. Okey, saya letak. Kemudian saya hantar kepada pentadbir. Dia hantar berjaya pada pentadbir. Okey, dia akan hantar pada pentadbir lah. Okey, keluar. Jadi ID yang saya guna ni adalah ID pentadbir sebenarnya. Ini adalah ID pentadbir. Kemudian saya klik keluar. Okey, permohonan penilaian semula lah. Dia punya status pun dah berubah pada permohonan penilaian semula. Selepas pemilik kompetensi tersebut membuat permohonan penilaian semula, pentadbir Hermes, pentadbir prestasi perlu pergi kepada dashboard pentadbir. Kemudian kita akan nampak satu senarai permohonan penilaian semula. Okay. Ada sasaran kerja utama ni, ada permohonan, ada satu permohonan dia punya indikator lah. Dia punya indikator ni. Jadi kita boleh buka ini. Kita buka dengan klik lah. Kita klik, kita nampak Ramros binti Yahya tadi memohon untuk dinilai semula. Penilai semulanya adalah Tuan Jos. Jadi saya pilih. Kemudian saya hantar. Maksudnya bila saya hantar ni dia akan masuk kepada PPS lah, kita panggil ni PPS CO tu. Jadi PPS CO tu boleh tetapkan semula markah, bagi markah lah kepada Ramros yang wajar lah kepada CO yang memohon untuk penilaian semula. Baik, itu saja. Terima kasih.